Perbahasan diteruskan, sila Pekan Nanas. Take off dan landing bagus-bagus ya. Selamat sejahtera Yang Berhormat Dato' Speaker dan rakan-rakan ahli Dewan sekalian. Pekan Nanas ingin menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas pekanan duri Yang Maha Mulia Sultan Johor berangkat ke Dewan Yang Mulia ini dan bertitah merasmikan penggal persidangan yang keempat bagi Dewan Negeri Johor yang ke-13 pada 14 April yang lalu. Yang Berhormat Dato' Speaker, sejak akhir-akhir ini terdapat kabar angin untuk menggulingkan Menteri Besar Johor. Bagi Pekan Nanas, kalau ada apa-apa unsur ketidakyakinan diunsurkan dalam Dewan ini, janganlah menuju kepada Menteri Besar kita, menuju kepada Perdana Menteri negara kita. Jika seseorang tidak mengetahui apa kandungan dalam perjanjian yang ditandatangani sendiri, ini bukan standard pemimpi. Ini standard Mr. Bean. Yang Berhormat Dato' Speaker, kegiatan perjudian mesin kuda masih aktif di negara Johor. Aktiviti mesin kuda telah menimbulkan pelbagai masalah sosial dan kegiatan jenayah terhadap orang awam. Banyak pusat perjudian yang disebut tidak memiliki sebarang lesen apabila disebut pihak berkuasa yang ditangkap bukan tauke-tauke yang sebenar. Tidak dapat dinafikan pihak berkuasa menghadapi kesukaran untuk membanteras kegiatan ini. Pekan Nanas menyeru pihak polis mengkuatkuasakan Seksyen 21A atau Rumah Judi Terbuka 1953 untuk memotong bekaran elektrik di premis yang terlibat dengan aktiviti mesin judi selama 1 bulan. Pekan Nanas juga memberi cadangan supaya kerajaan mengubah undang-undang dan dasar yang baru untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pemilik premis yang mensewa premis mereka kepada pihak yang menjalankan kegiatan mesin kuda. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, kerajaan telah meluluskan Red Light Abatement Law untuk mengambil tindakan terhadap pemilik premis yang mensewakan premis mereka untuk kegunaan kegiatan perjudian mesin kuda. Dalam Red Light Abatement Law, Seksyen 11225 sampai 11235 telah memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pemilik premis jika premis mereka digunakan sebagai pusat perjudian. Pemilik yang bersabit salah akan didenda di antara $200 sehingga $1,000 ataupun dipenjarakan selama 1 bulan ke 6 bulan. Mahkamah juga berhak mengenakan sivil penalti sebanyak $25,000 terhadap pemilik dan premis tersebut, dan premis tersebut boleh diarahkan tutup selama 1 tahun. Ini merupakan langkah-langkah yang boleh negara kita contohi. Yang Berhormat Dato' Speaker, menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Seksyen 29A menyatakan orang yang menyebabkan dan membenarkan pembakaran terbuka akan didenda tidak melebihi RM500,000 dan dipenjarakan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Seksyen 29B menyatakan jika berlaku pembakaran terbuka di premis, pemilik atau penduduk akan disifatkan sebagai melanggar Seksyen 29A. Dan Seksyen 29C menyatakan pemilik atau penduduk premis perlu membuktikan bahawa pembakaran terbuka itu berlaku di luar kawalan dan pengetahuan mereka, serta mereka berusaha mengambil langkah-langkah berjaga yang munasabah untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Bagi pandangan Pekan Nanas, Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang sedia ada telah mentitik beratkan peranan pemilik premis untuk bertanggungjawab supaya premis mereka tidak menimbulkan masalah dan gangguan
kepada masyarakat dan orang awam. Prinsip yang sama di dalam Akta Alam Sekitar Seksyen 29 ini yang menekankan tanggungjawab pemilik premis perlu dilaksanakan dalam undang-undang yang digunakan untuk membantras kegiatan perjudian mesin kuda. Yang berhormat Dato' Speaker, Pekan Nanas ingin mendapat pencerahan mengenai projek mereka bentuk, membina dan mensiap jeti pendaratan dan Dewan Pemasaran di bawah program transformasi luar bandar di Sungai Pontian Kecil. Projek ini dilaksanakan oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan dimulakan pada 10 September 2014 dan sepatutnya disiapkan pada 10 Mac 2015. Malah sampai hari ini, banyak bot-bot nelayan masih belum berpindah ke jeti baru. Kelewatan jeti ini juga mempengaruhi perkembangan pembina jabatan dari Pusat Perdagangan Pontian ke Jalan Asagaf yang amat dialu-alukan oleh warga Pontian. Apakah sebab-sebab yang menyebabkan banyak nelayan di Sungai Pontian Kecil masih tidak pindah ke jeti tersebut? Dan apakah tindakan-tindakan drastik yang akan diambil supaya jeti pendaratan dapat disiapkan dengan sempurna? Pekan Nanas juga ingin mengetahui perkembangan pembinaan Dewan Pemasaran di Pusat Perdagangan Pontian. Apabila Pekan Nanas meninggal ke tapak pembinaan jeti, Pekan Nanas nampak jeti, nampak bilik-bilik kecil, tetapi tidak wujud apa-apa dewan di tapak tersebut. Adakah pembinaan Dewan Pemasaran telah terbengkalai ataupun saiz Dewan Pemasaran yang dinyatakan pada papan tanda adalah satu bilik yang terlalu kecil dan tidak setimpal dengan gelaran Dewan? Itu persoalan saya. Yang berhormat Dato' Speaker, Pekan Nanas menyambut baik dengan usaha kerajaan untuk melaksanakan pelan strategi pertubuhan Johor untuk memastikan pembangunan ekonomi yang seimbang agar pembangunan ekonomi dapat dinikmati segenap lapisan masyarakat di negara ini dan kesan limpahan ekonomi dapat dirasai di setiap daerah berdasarkan kekuatan sumber ekonomi yang terdapat di setiap negeri ini. Menurut strategi pertubuhan daerah, pembangunan daerah Pontian telah dititik beratkan dalam sektor ekopelancongan, aktiviti perikanan dan maritim serta pembuatan ringan, pemprosesan makanan dan pembinaan. Pembangunan dalam sektor-sektor tersebut adalah bersesuaian dengan keunikan dan keistimewaan yang terdapat di daerah Pontian. Yang berhormat Dato' Speaker, nenas adalah identiti tanaman bagi daerah Pontian. Di logo Majlis Daerah Pontian adanya gambar Pekan Nanas. Adanya gambar nenas. Di tepi jalan besar Pekan Nanas dan mini stadium daerah Pontian terdapat juga stadium nenas yang besar. Mural yang dilukis sejak akhir ini juga gambar nenas. Ini membuktikan bahawa tanaman nenas merupakan suatu ciri keunikan daerah Pontian. Banyak tanah di daerah Pontian terdiri daripada tanah gambut dan sesuai untuk penanaman nenas yang luas. Nenas boleh digunakan sebagai asas bahan mentah untuk perindustrian pengetingan nenas dan pemprosesan makanan. Namun, kilang pengetingan nenas Pineapple Canning of Malaysia (PCN) yang diuruskan oleh Syarikat Kumpulan Firma Berhad telah berhenti operasi pada tahun 2009. Ini membawa impak negatif terhadap pembangunan sektor penanaman nenas di kawasan Pekan Nanas. Adakah kerajaan berancang untuk membangunkan semula perindustrian pengetingan nenas ataupun industri pemprosesan makanan berkaitan nenas untuk merealisasikan slogan satu daerah, satu industri
dan memastikan penanaman nenas di daerah Pontian tidak akan menjadi sunset industri. Yang berhormat Tan Sri Speaker, saya berharap pihak kerajaan dapat menyediakan lebih banyak subsidi dan bantuan kepada pengusaha yang terlibat dalam bidang berkaitan dengan pengusahaan nenas di daerah Pontian. Pekan Nanas berpandangan bahawa kewujudan kilang pengetingan ataupun kilang pemprosesan makanan nenas adalah penting dan usaha memajukan sektor ini. Dengan kewujudan industri sekunder, kilang yang sedia ada dapat mentandatangani perjanjian dengan penanaman nenas untuk memastikan hasil tanaman mereka boleh dihantar terus ke kilang. Dengan ada konsepnya contract farming, petani-petani kecil tidak perlu menghadapi risiko kekurangan pasaran dan kilang boleh mendapat sumber bahan mentah yang stabil. Kewujudan industri sekunder yang mencukupi dan pelaksanaan contract farming boleh diperluaskan kepada hasil tanaman yang berlainan untuk menjamin nasib dan sumber rezeki petani-petani kecil supaya nasib mereka tidak tergugat akibat lambakan buah-buahan tempatan dan dieksploitasikan oleh orang tengah. Produk-produk istimewa yang terdiri daripada buah nenas juga berpotensi menambah daya tarikan terhadap ekor pelancongan dan dapat menambahkan sumber pendapatan kepada penduduk tempatan. Yang berhormat Datuk Speaker, negara kita mempunyai 6 tapak rangsah, iaitu Tasik Berah di Pahang, Kuching Wetlands di Sarawak, Lower Kinabatangan Segama Wetlands di Sabah, serta Pulau Kukok, Tanjung Piai dan Muara Sungai Pulai di Johor. 3 daripada 6 tapak rangsah terletak di kawasan Pontian bersama dengan kedudukan istimewa Tanjung Piai sebagai penghujung paling selatan benua Asia. Daerah Pontian mempunyai keunikan yang begitu sesuai untuk memajukan sektor ekopelancongan seperti yang dinyatakan dalam Pelan Strategi Pertubuhan Johor. Dengan adanya hutan paya bakau yang begitu luas dan sesuai menjadi tapak pembiakan hasil laut, daerah Pontian khasnya di kawasan Tanjung Piai dan Kukok juga sesuai untuk menjalankan aktiviti perikanan. Yang berhormat Datuk Speaker, selain daripada penangkapan ikan pinggir laut, kawasan Kukok juga terkenal dengan aktiviti penternakan ikan dan makanan laut. Rumah persinggahan dan pakej pelancongan untuk menikmati makanan laut di Kukok telah berjaya menjadi destinasi pelancongan yang terkenal di seluruh dunia. Banyak pelancong juga pergi ke Taman Negara Tanjung Piai dan menjejak kaki di penghujung paling selatan benua Asia. Ini semuanya ciri-ciri keunikan yang tidak dapat digantikan oleh destinasi pelancongan tempat lain. Oleh itu, saya amat setuju dengan Pelan Strategi Pertubuhan Johor yang menitik beratkan perkembangan pelancongan dan perikanan di daerah Pontian. Kerajaan perlu memikul tanggungjawab memelihara hutan payu bakau yang sedia ada di Pontian. Yang berhormat Datuk Speaker, malah pembangunan yang terdapat di negeri Johor terlalu tertumpu kepada mega projek dan menyebabkan rakyat terpinggir dalam arus pembangunan. Selain pembinaan pelabuhan Tanjung Pelepas, Muara Sungai Pulai juga digunakan sebagai tapak pembinaan loji penjana kuasa Malakoff serta pelaksanaan projek petrokimia yang menyebabkan beribu-ribu hektar hutan paya bakau termusnah. Pendapatan nelayan semakin kurang. Cara pembangunan ekonomi ini adalah bertentangan dengan Pelan Strategi Pertubuhan Johor yang menyatakan bahawa kegiatan perikanan
dan ekopelancongan di negeri Johor perlu diberi keutamaan dan dimajukan untuk kebaikan penduduk tempatan daerah Pontian. Yang berhormat Datuk Speaker, Perkenankan sila gulung. saya cepat sikit. Sejak akhir-akhir ini, Pusat Petroleum Bersepadu dan Taman Marintim yang melibatkan penambatan sebanyak 1,411 hektar sedang dijalankan di Tanjung Piai. Pelaksanaan projek ini pasti akan menjejaskan sumber rezeki nelayan dan membawa impak alam sekitar yang tidak dapat dipelihara. Projek Pusat Petroleum Bersepadu yang melibatkan penambatan tanah yang luas akan membawa impak yang lebih besar jika berbanding dengan pembangunan pelabuhan Tanjung Pelepas, stesen jana kuasa elektrik dan industri petrokimia di Tanjung Bin. Kawasan perairan dan tanah bencah di sekitar Tanjung Piai ke muara Sungai Pulai seluas 1,411 hektar akan digantikan oleh tanah. Di sana adalah tapak para nelayan mencari rezeki. Kawasan sana juga hanya berjarak 900 meter dari Taman Negara Tanjung Piai. Kerajaan tidak harus membuat perancangan untuk melaksanakan projek petroleum ini di kawasan berhampiran Tanjung Piai. Di seluruh Malaysia, kita hanya ada 6 tapak ransah. Malah 3 daripadanya tertumpuk di kawasan Tanjung Piai, iaitu tapak ransah Pulau Kukok, Tanjung Piai dan Sungai Pulai. Selain itu, di negeri Johor sudah terdapat beberapa projek pembangunan petroleum bersepadu yang telah beroperasi atau dalam proses pembinaan seperti Tanjung Lansak dan projek rapid di Pengerang. Adalah tidak rasional kerajaan menjalankan projek petrokimia di kawasan yang begitu istimewa dan melupakan sumber hasil laut yang kaya di negara kita serta terlalu dekat dengan taman negara. Menurut kajian DIA, nelayan yang mendapat pandangan bahawa projek petrokimia yang dijalankan, mereka percaya projek penjana kuasa Tanjung Pin dan Tanjung Pelepas telah membawa kemudaratan terhadap kehidupan dan rezeki mereka adalah setinggi 89.3. 97.6% daripada nelayan percaya pelaksanaan projek cadangan pembangunan pusat petroleum bersepadu akan menyebabkan sumber rezeki mereka semakin terjejas. Ini tidak hairan kerana pengalaman pahit yang masih dirasai oleh penduduk setempat akibat projek pembangunan pelabuhan Tanjung Pelepas dan stesen jana kuasa elektrik Tanjung Bin yang dibina dalam dekad yang lepas. Walaupun projek petroleum bakal membawa peluang pekerjaan baru kepada penduduk tempatan, hasil kajian DIA juga mengakui bahawa golongan yang tidak berkemahiran akan terpinggir. Keadaan ini juga pernah berlaku di mana projek Tanjung Pin mengupah banyak orang yang bukan berasal daripada penduduk tempatan. Yang berhormat Datuk Speaker, kerajaan perlu berhati-hati dan membuat perancangan yang rapi semasa menjalankan sebaran mega projek. Jangan asyik salahkan pembangkang. Membantah projek pembangunan menyebabkan usaha kerajaan tidak berjaya. Pada masa dulu, Asian Petroleum Hub dirancang dibina untuk pensimpangan minyak mentah dengan keluasan 40 hektar. Walaupun tiada bantahan hebat daripada pembangkang, projek tersebut tetap terbengkalai di muara Sungai Pulai. Siapa yang patut disalahkan? Jika projek 40 hektar untuk projek persimpangan minyak pun gagal dilaksanakan, macam mana kita boleh yakin terhadap pelaksanaan pusat petroleum bersepadu dengan keluasan 1,411 hektar, iaitu 35 kali ganda lebih besar daripada Asian Petroleum Hub dapat dijalankan. Yang berhormat Datuk Speaker, Perkenankan ya, dah cukup masa. sikit saja. Kira gulung. Ya, saya
Siapakah bakal pelabur projek ini? Kita imbas kembali pada 12 Mac 2013. Pengerusi ABA Invest PJS dan IPIC, Manager Director Kaden Al-Kwabashi dan pengerusi 1NDB Lokdin Wok Kamarudin mentandatangani 2 perjanjian strategi mengenai Tun Razak Ascent dan projek persimpangan petroleum sebanyak 60 million barrels di Tanjung Piai. Menurut perjanjian Abu Dhabi akan melabur 21 bilion membina kemudahan persimpangan minyak di Tanjung Piai untuk kegunaan Abu Dhabi. Yang turut manakala Kaden Al-Kwabashi sebagai pengurusi ABA Invest PJS dan CEO ABA Invest PJS Muhammad Badawi telah ditahan pihak berkuasa Abu Dhabi akibat disyaki terlibat dalam skandal pengelevenan dan menyebabkan gangguan NDB disalur ke dalam akaun ABA Invest PJS BVI, sebuah syarikat yang langsung tidak ada kaitan dengan IPIC. Tambahan pula, syarikat ABA Invest PJS BVI telah digugurkan pada Jun 2015. Pada masa yang sama, pada 13 Mac 2013, Benelux sebagai syarikat yang menjalankan kerja penambatan projek ini membuat pengumuman di Bursa Malaysia bahawa satu Malaysia Strategi Oil Terminal mentanda MOU yang melibatkan pemberian 1,000 ekar tanah. Manakala perjanjian jual beli tanah ini akhir antara Benelux dengan satu Malaysia Strategi Oil Terminal menghadapi banyak kali penangguhan sejak 12 Mac 2013. Akhirnya perjanjian jual beli tanah sebanyak 1,000 ekar gagal ditandatangani pada 11 Jun 2015. Ini menyebabkan Benelux masih sedang mencari joint venture apabila projek penambatan sedang dijalankan. Persoalannya, adakah pelabuhan daripada Abu Dhabi yang sering diumumkan dan dialu-alukan untuk melabur di projek Tanjung Piai telah menghadapi masalah akibat skandal 1NDB? Yang berhormat Dato' Speaker mendapatkan ya. Cukup. Okey. Ya. Dan akhir sekali, saya berharap pihak kerajaan boleh menyediakan peruntukan untuk penulakan semula Jalan Sekutai Johor. Dato' Esko, kita semua orang Pontian, you help me, I help you. Thank you very much. Dan lain saya mencadangkan pihak kerajaan untuk memberkatkan pasukan bomber di setiap daerah supaya memberkatkan pasukan bomber di setiap daerah supaya membilik sebuah jentera tangga syarikat putah untuk meningkatkan efisiensi tugas menyelamat di bangunan tinggi. Sekian, terima kasih.